Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semua peserta yang hadir dalam sesi online kita hari ini. Saya Muhammad Hafiz Zuraimi bin Damsah, moderator bagi sesi ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami dalam membincangkan topik yang sangat relevan dan penting, iaitu Srigaya Innovative Learning Technologies. Dalam era digital ini, teknologi pembelajaran inovatif telah menjadi elemen yang penting dalam pendidikan. Ia bukan sahaja meningkatkan pengalaman pembelajaran, tetapi juga menyediakan pelbagai alat dan sumber yang dapat membantu pelajar dan pendidik. Hari ini, kita akan mendalami bagaimana teknologi ini dapat mengubah cara kita belajar dan mengajar. Sebelum kita memulakan, ingin saya nyatakan beberapa aturan untuk sesi ini. Yang pertama, setelah pembentangan, kita akan membuka sesi soal jawab. Sila simpan soalan anda dan ajukan pada waktu yang sesuai. Yang kedua, saya menggalakkan perbincangan yang bermakna dan menghormati pandangan semua peserta. Dan yang ketiga, kami akan cuba mengekalkan masa yang ditetapkan. Jadi saya mohon kerjasama semua untuk kekal pada waktu yang dijadualkan. Tuan-tuan dan puan-puan, merujuk sinopsis Srigaya Innovative Learning Technology ataupun akronim SGILT, bahawa pendigitalan dalam pendidikan sekolah rendah merujuk kepada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat awal pendidikan dan maklumat di ujung jari, maka tercetuslah program Srigaya Innovative Learning Technologies yang membawa kepada beberapa buah projek di bawah kerjasama pihak sekolah dan sokongan padu PIPG. Pengurusan sekolah dan pembelajaran kendiri secara online dengan mengambil kira flexibility, waktu dan accessibility, di mana ia membolehkan murid dan guru mengakses bahan pengajaran dan menyertai kelas pada masa yang sesuai bagi mereka, tanpa terikat oleh waktu dan lokasi tertentu. Dari segi pengurusan data, ia memudahkan pengurusan rekod akademik, kehadiran dan penilaian dengan sistem yang berintegrasi. Pengurusan sekolah secara online membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan menjadikan ianya lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya ingin memperkenalkan pembentang kita, iaitu Puan Mimi Sukrani Haji Osman, Guru Besar SK Srigaya, Kota Kinabalu, Sabah, seorang guru bahasa Inggeris dan menjawat jawatan Guru Besar pada 24 Ogos 2016 di SK Tanjung Aru 2, Kota Kinabalu, dan berpindah ke SK Srigaya SPT pada Mac 2023. Beliau telah berkhidmat selama 34 tahun, menerima anugerah Guru Besar Instruksional pada tahun 2021, mendapat anugerah emas dalam Kolokium Daerah Kota Kinabalu dan anugerah Platinum dalam Kolokium Antarabangsa pada tahun 2023, serta anugerah Ikon Ain Peringkat Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Puan Mimi Sukrani Haji Osman untuk memulakan pembentangan. Silakan, Puan Mimi. Terima kasih moderator kita pada hari ini, sahabat saya, Guru Besar Hafiz, SK Api-Api. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam sepakat Sabah Hebat JPN Sabah. Salam Dare to Change PPDKK. Salam SK Srigaya ke arah globalisasi. Saya Mimi Sukrani Haji Osman, Guru Besar SK Srigaya. Alhamdulillah,
hari ini saya diberikan peluang. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Ehsan kerana telah memberi peluang kepada warga SK Srigaya untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang telah kami jalankan di SK Srigaya, dan diharap dengan perkongsian ini dapatlah sedikit sebanyak membantu ataupun membantu dan juga memberi idea kepada rakan-rakan guru besar yang ada di luar sana. Mungkin apa yang akan kami sampaikan ini lebih kurang sama apa yang ada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, tapi ini adalah yang apa dilakukan oleh SK Srigaya, dan saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan dapatlah rakan-rakan guru besar atau rakan-rakan guru yang ada pada hari ini untuk menunggu sehingga ke saat akhir perkongsian saya. So, saya mulakan di sini. Ini adalah staf SK Srigaya, keseluruhan staf saya, guru dan AKP. Now, terlebih dahulu saya ingin berkongsi tentang SK Srigaya. Ia dibuka pada tahun 1995, di mana kedudukan sekolah ini adalah di Kota Kinabalu itself, dan cuma mengambil masa kurang daripada 10 minit ke arah Bandar Kota Kinabalu. Sekolah ini adalah sekolah satu sesi dengan 1,018 orang murid, 4 orang pentadbir dan 55 orang guru dan 8 AKP. So, SK Srigaya mendapat pengiktirafan sekolah kluster pada tahun 2007 dan sekolah berprestasi tinggi pada 7 Disember 2012 dan merupakan sekolah TS25 kohort yang ketiga. Untuk hala tuju sekolah SK Srigaya pula, visi dan misi of course sama dengan sekolah-sekolah lain. Moto sekolah kami ialah kecemerlangan ke arah globalisasi. So, dan hala tuju akademik sekolah ialah 100% tahap penguasaan TP3 dan mata pelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik, iaitu semua subjek-subjek teras, dan juga penerapan dan pelaksanaan pendidikan dalam pendigitalan. Dan begitulah seterusnya untuk hal ehwal murid dan juga co-curriculum, dan masing-masing unit ini mempunyai hala tuju masing-masing dan telah kami kongsikan kepada seluruh warga SK Srigaya, termasuk kepada PIBG dan juga komuniti setempat. Untuk visi dan misi, objektif Srigaya ni SGILT, visi kami ialah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang dinamik dan inovatif melalui integrasi teknologi canggih untuk meningkatkan pengalaman pendidikan, dan misi pula menggunakan teknologi terkini untuk memperkasakan pelajar dan guru, mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta memupuk budaya inovasi dan kreativiti di sekolah. Dan untuk objektif pula memperkenalkan di mana kami bolehlah membaca di situ hasil visi dan misi kami. Okey, untuk objektif ialah memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi digital dalam kurikulum sekolah dan meningkatkan akses kepada bahan pembelajaran digital untuk semua pelajar. Dan yang ketiga, mengembangkan kemahiran teknologi di kalangan guru dan juga pelajar. Dan yang keempat, memupuk kolaborasi di antara pelajar, guru dan komuniti melalui platform digital. Dan akhir sekali, menyediakan infrastruktur teknologi yang kukuh dan berterusan. Now, wujudnya SGILT ini adalah berdasarkan beberapa isu yang kami kenal pasti, di mana belum 100% pelaksanaan PDP secara digital berlaku di SK Srigaya dan keperluan untuk seiring dengan kehendak kementerian dalam pendigitalan. So, namun begitu,
Masalah yang kami hadapi ialah makmal sekolah yang diisytiharkan tidak selamat oleh pihak Jabatan Kerja Raya, iaitu JKR, dengan kekurangan peralatan digital juga untuk melaksanakan PDP di sekolah ini. Dan akhirnya liputan jarum lebar yang kurang stabil. Dan inilah gambar. Di sini saya kongsikan juga kenapa makmal komputer ini telah diisytihar tidak safe, tidak selamat untuk digunakan, dan ia telah diisytiharkan tidak selamat pada Disember 2022. Okay. Dan komponen utama dalam kami merealisasikan SGILT ini ialah infrastruktur teknologi dengan pemasangan dan penyelenggaraan peralatan teknologi seperti komputer, tablet, projektor dan interaktif dan sambungan internet yang berkelajuan tinggi, dan juga penubuhan hub komputer dan stesen pembelajaran digital di seluruh sekolah, kawasan sekolah, ya. Dan kurikulum digital mengintegrasikan bahan pembelajaran digital dalam semua mata pelajaran, terutamanya 5 subjek teras itu, dan termasuk pendidikan agama Islam, menggunakan aplikasi dan platform pembelajaran interaktif untuk meningkatkan penglibatan pelajar, menyediakan e-buku teks dan sumber pembelajaran digital yang boleh diakses secara offline dan online. Dan juga kami selain daripada itu, latihan pembangunan profesional juga disediakan untuk guru-guru tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran serta mengadakan bengkel dan kursus dalam talian untuk memperkasakan kemahiran digital guru dan pelajar. Untuk seterusnya ialah komponen yang keempat, ialah platform data, iaitu info sekolah dan pembelajaran dalam talian. So, membangunkan portal data di mana data boleh diakses oleh semua guru dan juga untuk bahagian ibu bapa, info sekolah dan pembelajaran sekolah yang menyediakan akses kepada bahan pengajaran, video pembelajaran, kuis tugasan, info semasa, slip PBD dan serta aktiviti-aktiviti sekolah secara dalam talian. Dan selain itu, menggunakan sistem pengurusan pembelajaran seperti Google Classroom model untuk menguruskan kursus dan juga tugasan. Dan akhirnya ialah komponen kami yang kelima ialah program literasi digital, di mana we prepare menyediakan program literasi digital yang mengajar kemahiran asas penggunaan komputer, internet dan aplikasi produktiviti kepada pelajar, dan menggunakan kursus asas pengaturcaraan dan robotik untuk mengembangkan kemahiran STEM. Pendigitalan dalam pendidikan sekolah merujuk kepada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat awal pendidikan. Tercetusnya program Srigaya Innovative Learning Technologies ini yang membawa kepada 6 projek besar di bawah kerjasama pihak sekolah dan sokongan padu ibu bapa, ya, iaitu PIBG. So, terdapat beberapa isu dan masalah yang menyebabkan tercetusnya idea ini. So, di antaranya adalah kualiti pengajaran dan pembelajaran yang tidak konsisten di kalangan pendidik dan institusi, dan kekurangan bahan pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta kaedah pengajaran yang tidak menarik minat pelajar. Okey. Dan seterusnya adalah ketersediaan dan akses kepada pendidikan, di mana akses yang ada sekarang ini amat terhad kepada pendidikan yang berkualiti, dan Srigaya menghadapi masalah makmal komputer yang telah tidak dapat digunakan kerana disahkan tidak selamat oleh pihak Jabatan Kerja Raya. Namun dengan mempunyai kelengkapan komputer dan komputer riba yang masih baru, maka kami telah menggunakan
dengan sepenuhnya lah. Dan keperluan serta kemahiran abad ke-21. So, keperluan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kreativiti, collaborations dan literasi digital memandangkan Srigaya merupakan sekolah rintis untuk hebat. Dan seterusnya, integrasi teknologi dalam pendidikan, iaitu kurang keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan murid SK Srigaya kebanyakan mempunyai telefon bimbit dan peranti di rumah, dan itu merupakan satu bonus kepada SK Srigaya di mana most of the students di SK Srigaya mempunyai telefon bimbit masing-masing dan juga peranti di rumah. Dan keterlibatan pelajar, student engagement, di mana tahap keterlibatan pelajar yang rendah dalam proses pembelajaran, tidak aktif dan kurang berpusatkan murid, dan juga pemantauan dan penilaian pembelajaran, di mana kesukaran dalam memantau dan menilai kemajuan pembelajaran murid secara berterusan dan berkesan. So ini adalah SWOT untuk SK Srigaya, di mana strategi kami di situ meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru, ibu bapa, PIBG, pegawai SIP, SIC dan pegawai pendidikan daerah Kota Kinabalu, meningkatkan penggunaan ICT semasa PDPC dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang dinamik dan inovatif melalui integrasi teknologi canggih dengan bantuan dan sokongan daripada PIBG. Dan yang ketiga, meningkatkan murid yang mendapat TP3 hingga 6 dalam PBD dengan sokongan daripada ibu bapa juga. Dan yang keempat, meningkatkan murid mendapat TP3 hingga ke TP6 dalam kelas Dual Language Program dan juga ibu bapa, dan akhirnya meningkatkan pencapaian semua TP5 ke atas dengan bantuan daripada SIP dan SIC+. So, ini adalah pintas kami, di mana data yang terkumpul sepanjang program ini dilaksanakan, sebelum program ini dijalankan, terdapat sebanyak 25 komputer dalam makmal yang tidak digunakan dan 27 komputer riba juga tidak digunakan, dan 2 makmal komputer yang tidak selamat, lebih 90%. Ini apabila amat sukar untuk kita mencapai data, untuk mendapatkan data-data untuk pengurusan, saya dapati dalam 90% memang agak sukar untuk kita dapat. Dan 60% prasarana pusat sumber tidak begitu kondusif, dan kelajuan rangkaian mesh adalah 20 Mbps dan terdapat 3 buah smart TV sahaja pada masa ini, pada masa sebelum ini, dan kita memerlukan aplikasi pembelajaran. Okay? Dan bidang fokus kami ialah meningkatkan kualiti kemahiran pengurusan dan pengajaran digital. So TOV kami ialah sebanyak 25 komputer dalam makmal yang tidak digunakan itu, 27 komputer riba, 2 makmal komputer, dan pengurusan data kita harap dapat dicapai dengan di hujung jari, dan dapatkan 100% prasarana pusat sumber yang tidak kondusif itu menjadi 100% kondusif dan dapat digunakan. Dan juga peningkatan untuk mesh kepada fiber optics terdapat juga sekarang ini kita dapat 30 buah smart TV dengan 6 aplikasi pembelajaran secara online. Okay, so ini adalah seterusnya di mana inisiatif kami mengadakan IT Hub 1 dan 2 dan juga pusat sumber digital, Google Site Sekolah, penukaran mesh kepada fiber optics, satu kelas, satu smart TV, dan akhirnya Srigaya Apps on the Go. So this is semua inisiatif yang telah diadakan di SK Srigaya. Okay, dan dia dipertanggungjawabkan di bawah SLT, guru perpustakaan dan beberapa orang guru. Dan alhamdulillah semua projek ini telah berjalan dengan sebaiknya.
Okay? Dengan kos-kos yang sangat minima, di mana untuk IT Hub itu kami dapat mengadakan dengan kos 10,520 dan juga untuk pusat sumber digital hanya 3,000, Google Site Sekolah tiada kos dan penukaran mesh ke fiber optics dengan 1,090 di mana kawasan sekolah SK Srigaya di mana-mana kita boleh mendapat capaian internet. Okay. Dan untuk satu kelas satu smart TV, Alhamdulillah, dengan 78,780 dengan bantuan daripada PIBG, kita dapat melengkapkan 26 buah kelas dengan kos di bawah dan juga siap di surau dan bilik IT Hub dan beberapa buah bilik lagi. Okay. Dan apps on the go, Srigaya apps on the go, kita telah tambah baik dan masih di bawah pemantauan dengan kos hanya RM320 sahaja. So, pemantauan aktiviti ini ialah melalui OPPM. Inilah OPPM saya. Okay. Now, these are the projects that yang telah dijalankan di SK Srigaya, iaitu satu ialah IT Hub, yang kedua, kenapa kami memilih IT Hub sebagai yang pertama? Kerana ia merupakan satu foundation untuk kita supaya dapat menggerakkan projek-projek yang seterusnya. Kerana kita memerlukan bilik-bilik khas ini untuk menempatkan komputer-komputer serta komputer riba yang ada di SK Srigaya. Jadi kita telah mengadakan 2 IT Hub dan bila kita ada komputer-komputer tersebut untuk memanfaatkannya sepenuhnya, kita telah menukar mesh kepada fiber optics dan untuk memudahkan kita mencari data yang tadi saya ada kaitkan, kita juga telah mengadakan Google Site Sekolah dan seterusnya ialah pusat sumber digital dan juga satu kelas satu smart TV dengan Srigaya Apps on the Go. Oops, sorry. So, untuk penambahbaikan, nilai tambah kepada program-program ini, kami telah juga mengadakan e-STEM online. Dan dalam itu terdapat juga beberapa projek-projek kecil iaitu kebolehcapaian data murid dan juga pelaporan perekrutan digital laporan mingguan dengan EKGDK di mana kami merekodkan kehadiran guru dalam kelas dan juga pembayaran digital di kantin. Okay, so di sini saya ingin berkongsi juga tentang IT Hub. IT Hub ini ialah 2 buah bilik di mana kami telah menempatkan satu bilik iaitu IT Hub Access, menempatkan 10 PC dengan 27 komputer riba dan untuk hub IT Hub yang kedua iaitu APD merupakan ada 15 PC dengan green screen dan juga smart TV. Okay. Dan Sunfax mesh to fiber optics daripada 20 Mbps to fiber optics di mana Unify 100 kepada Mbps upgrade to Maxis 790 Mbps. So this is the provider. So dalam sekarang kami dalam perancangan untuk meningkatkan lagi fiber optics ini kepada yang lebih baik. Okay, so this is ini adalah picture gambar-gambar yang dapat saya kongsikan iaitu sebelum bilik-bilik ini diubah suai menjadi IT Hub. Okay, satu ialah bilik APD, keadaan bilik tersebut sebelum kita mengubah bilik ini. Dengan kedua-dua bilik ini kita habiskan 10,000 lebih untuk mengubah suai bilik tersebut menjadi bilik selepas tersebut yang di sebelah. Okay, di sebelah ini kita lihat. Okay. Dan Alhamdulillah hasil daripada perubahan itu kita telah mendapat lawatan, banyak lawatan dan lawatan pendarah arasan
dan terutama daripada ketua-ketua penolong pengarah KPM seluruh Malaysia, bahagian unit ICT, iaitu KPPK, unit ICT seluruh Malaysia, Alhamdulillah, dan juga beberapa buah sekolah daripada beberapa buah negeri juga telah melawat kepada sekolah ini. Dan selain daripada itu, bilik ini banyak memberi manfaat kepada murid dan juga guru-guru di sekolah ini, di mana murid-murid juga menggunakan bilik-bilik ini untuk beberapa program yang telah diadakan. Okey, contohnya ujian digital kompetensi, dan juga guru-guru juga menggunakan bilik-bilik ini untuk membuat kerja-kerja untuk data. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu laman rasmi SK Srigaya. Saya percaya semua sekolah juga mempunyai laman rasmi, iaitu Google Site sekolah masing-masing. Tapi di sini kami memberi dua bahagian, iaitu satu komuniti dan juga satu sekolah. Di mana untuk komuniti hanya boleh diakses oleh semua ibu bapa, dan juga untuk sekolah boleh diakses untuk pihak sekolah saja. So dalam bahagian sekolah, semua di bawah unit-unit yang ada, iaitu unit kurikulum, kokem, HEM, dan juga beberapa unit yang ada di situ. So ini adalah salah satu unit hal ehwal murid. Okey, keboleh capaian data. Data murid, di mana kita melihat di sini guru-guru boleh mengakses, even tidak perlu mencari guru penolong kanan hal ehwal murid, di mana siapa guru yang mengajar di kelas tersebut dan berapa orang di dalam kelas tersebut. So semua ini boleh diakses oleh semua guru yang berada di SK Srigaya. Dan selain daripada itu, sekolah juga telah mengambil inisiatif untuk mengadakan satu laporan secara mingguan secara digital, di mana guru-guru yang bertugas mingguan akan membuat sedikit ringkasan laporan perimpunan, analisis kehadiran murid dan guru sepanjang minggu tersebut. Dan saya dan juga PK-PK dan juga semua guru boleh mengakses jika diperlukan untuk membuat sebarang laporan berkenaan dengan kehadiran dan juga aktiviti yang berlaku sepanjang minggu tersebut. Dan untuk mengawal dan juga memastikan keselamatan murid di dalam kelas, yang kehadiran guru juga kita ambil dengan menggunakan EKGDK, di mana guru-guru perlu scan kehadiran, mengimbas kod yang ada di kelas tersebut semasa masuk ke dalam kelas. Dan ini adalah bagi mengawal jika sekiranya ada berlaku perkara yang tidak diingini di dalam kelas, dan kita kenal pasti pada masa itu sama ada guru ada di dalam kelas ataupun mungkin berada di luar kawasan sekolah. Okey. Dan selain daripada itu, saya percaya semua sekolah juga menggunakan ERPH, di mana di bawah Google Classroom. Now, itu adalah di bawah Google Site sekolah. Dan untuk Google Site Community pula, kita telah menyediakan ruang untuk PIBG, jadual kelas, di mana saya pasti ada sebilangan kecil ibu bapa yang setiap minggu memerlukan jadual kelas. Jadi kami telah meletakkan di Google Site sekolah untuk ibu bapa mencari dan memastikan setiap jadual kelas itu berada di situ. Okay. Dan juga ada pusat sumber digital, Student Voice, aktiviti sekolah. Nah, untuk SK Srigaya, kami juga telah mengadakan pembayaran secara digital di sekolah, di mana murid-murid menggunakan kad yang telah bagi mengelakkan kehilangan wang di sekolah. Jadi
every students mesti menggunakan kad dalam pembayaran di kantin sekolah. Nah, ini adalah satu lagi iaitu slip PBD, di mana setiap kali ada keperluan daripada ibu bapa, mereka memerlukan slip PBD. Mereka tidak perlu lagi meminta daripada pihak sekolah, tapi mereka boleh masuk ke dalam Google Site sekolah dengan meletakkan IC anak mereka dan mereka bolehlah terus print untuk melihat keputusan PBD anak mereka. Dan untuk Google Site sekolah community juga, kita ada meletakkan pusat sumber digital di mana ibu bapa atau anak-anak SK Srigaya boleh akses. Di dalam Google Site untuk pusat sumber sekolah, pengurusan portal, pelantar delima, e-book, bicara buku dan juga e-perolehan kami letak di dalam Google Site tersebut. Dan ini setakat ini kita actually telah mempunyai 300 lebih buku. Cuma sekarang ini adalah gambar lama. Kita mempunyai hanya 27 di sini setakat ini. Tapi inilah buku-buku di antara buku-buku yang boleh diakses oleh anak-anak SK Srigaya. Dan selain daripada itu, saya ingin berkongsi ini adalah ruang pusat sumber kita yang telah diubah suai dan secara minimalis. Okay. Dan ini dan untuk ruang AINS Advanced Integrated Nilam kita excuse me, Nilam kita, kami juga menyediakan ruang untuk anak-anak iaitu bersebelahan dengan pusat sumber sekolah iaitu bilik IT Hub APD tadi. Okey, dan dengan itu apabila murid-murid berkelapangan selepas mereka membaca, mereka akan terus ke bilik sebelah iaitu bilik IT Hub APD untuk mengisi AINS secara online. Okey, di sistem yang telah disediakan di bilik IT Hub APD. Now, kita ada juga bicara buku di dalam community. Okey, dan untuk satu kelas satu smart TV itu dengan kos 78,780 tadi, kita telah menempatkan kelas, setiap kelas dengan satu smart TV. Okey. Dan ini adalah satu projek yang agak besar untuk SK Srigaya, di mana Srigaya Apps on the Go. Now, Srigaya, saya suka berkongsi tentang Srigaya Apps on the Go ini adalah satu aplikasi yang direka khusus untuk membantu guru-guru dan pelajar dalam mengakses maklumat berkaitan pembelajaran dengan mudah dan pantas. Okey, ia adalah kenapa timbul Srigaya Apps on the Go ini. Ya, apabila kita melihat murid-murid kadangkala tidak dapat hadir ke sekolah kerana mengikut ibu bapa untuk keluar ataupun kurang sehat ataupun keluar mengikut ibu bapa keluar negara dan sebagainya, dan mereka tidak dapat membawa buku-buku yang berat. Okey, jadi kami telah menyediakan Srigaya Apps on the Go ini bagi memudahkan, since all the students of SK Srigaya mempunyai peranti dan juga handphone untuk mengakses apps ini. So, ciri-ciri utama di dalam apps ini ialah modul pembelajaran ini disediakan. Dia menyediakan pelbagai modul pembelajaran interaktif. Okay? Dan modul ini, untuk apps ini kami hanya melibatkan 5 subjek teras iaitu BM, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan juga pendidikan agama Islam. Okey, post special untuk pendidikan agama Islam.
So, faedah untuk penggunaan ini ialah meningkatkan penglibatan dengan aktiviti pembelajaran, dia menjadi seronok, okey, dan juga menarik bagi pelajar, dan pengurusan masa membantu guru merancang dan mengurus jadual pengajaran dengan lebih efektif, dan juga pembelajaran kendiri. Pelajar juga boleh belajar mengikut keselesaan mereka pada bila-bila masa dan di mana-mana saja jika mereka mempunyai telefon bimbit dan juga data. Okey, dan selain daripada itu, ia juga membantu guru-guru yang dah diberi relief di dalam kelas-kelas. Okey, so mereka hanya perlu pasang dan di dalam kelas tersebut dengan menggunakan apps tersebut di TV, smart TV, dan maka murid-murid dapatlah melihat dan cuba untuk belajar pada masa itu. Excuse me. Dan kesesuaian ini adalah untuk murid-murid tahun 4 hingga tahun 6, di mana kandungan yang disesuaikan untuk membantu murid-murid bersedia untuk peperiksaan dan juga penilaian. So, untuk guru, ia merupakan alat bantu mengajar yang komprehensif dan mudah diakses. So, selain daripada itu juga, apps on the go ini, Srigaya Apps on the go ini juga mempunyai link untuk terus kepada buku teks sekolah. So, aplikasi ini boleh dimuat naik daripada di Google Play Store. Okay. So, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia-panitia saya yang terlibat untuk menyediakan Srigaya Apps on the Go ini. Satu projek yang bukan mudah, tapi alhamdulillah ia banyak memberikan impak yang very positif daripada ibu bapa dan murid sendiri. Okay. So, ini adalah Srigaya Apps on the Go. Seperti yang anda lihat di depan itu ialah paparan. Apabila anda masuk ke dalam Google Play Store, you can see, boleh type, anda boleh cuba sekarang juga, SGA OTG, okay, and then bolehlah membuka dan bolehlah akses terus kepada Srigaya Apps on the Go tersebut. Dan bolehlah klik 3 titik di atas itu dan untuk melihat subjek-subjek yang telah kita berikan di situ. Okay. Memang mungkin tidak begitu penuh lagi, tapi kita masih dalam proses untuk pemurnian dan penambahbaikan projek tersebut. Dan untuk makluman semua, untuk mengawal dan menjaga kualiti, kami telah mendaftarkan SG Apps on the Go ini telah didaftarkan sebagai harta intelek SK Srigaya di MyIPO, dan alhamdulillah ia merupakan hak cipta terpelihara untuk SK Srigaya. Okay. So, sebagai penambah nilai tambah kepada SK Srigaya, itu adalah projek-projek yang telah kita adakan di SK Srigaya, dan seterusnya kita juga telah mengadakan, eSTEM online, dan ini telah diadakan dan alhamdulillah telah mendapat pengiktirafan antarabangsa, dan alhamdulillah akan kita adakan majlis nanti untuk penyerahan untuk pengumuman mereka-mereka yang telah memenangi eSTEM Robotech peringkat antarabangsa. Okay. So, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya kepada beberapa pihak, iaitu kepada Institut Aminuddin Baki, kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, kerana dengan ini saya juga telah berjaya untuk dengan sekolah saya, dengan saya sendiri telah mendapat beberapa anugerah hasil daripada kerjasama saya dengan guru-guru
pihak sekolah dengan ibu bapa komuniti setempat dan kami telah mendapat beberapa pengiktirafan, iaitu di antaranya ialah uh, sekolah terbaik untuk highly immersive program. Okey, dan juga saya telah mendapat anugerah pemimpin teknologi maklumat, iaitu peringkat daerah Kota Kinabalu, dan juga anugerah guru besar contoh peringkat daerah Kota Kinabalu, dan anugerah kepimpinan instruksional, iaitu Mekar peringkat negeri Sabah, anugerah PBD Cemerlang Mekar peringkat negeri Sabah, dan juga anugerah emas untuk kolokium transformasi sekolah tahun 2023 peringkat daerah Kota Kinabalu, dan akhirnya ialah anugerah Platinum Award untuk TS25 International Colloquium pada tahun 2023 peringkat antarabangsa. Ini adalah semua hasil daripada kerjasama pihak sekolah bersama dengan komuniti PIBG dan juga PPDKK JPN Sabah. Dan terima kasih juga kepada IAB yang telah memberi peluang kepada guru-guru besar untuk mengikuti beberapa kursus, contohnya My Digital Leaders, juga telah banyak membantu dan memberi idea kepada sekolah dan kepada saya sendiri untuk cuba melaksanakan pendigitalan di sekolah kami. So, anugerah PBD Cemerlang juga kami telah mendapat anugerah Cemerlang peringkat negeri Sabah kategori bandar dan mendapat anugerah perkhidmatan Cemerlang, dan akhirnya yang terkini iaitu ikon Sekolah Advance Integrated Nilam System peringkat daerah Kota Kinabalu. SK Surigaya merupakan ikon untuk AINS yang walaupun baru sebulan lebih kami adakan, dan alhamdulillah kita telah diiktiraf ikon sekolah untuk AINS. Jadi saya rasa setakat ini perkongsian saya mungkin pada hari ini. Saya harap dengan sedikit sebanyak apa yang telah saya kongsikan ini dapatlah memberikan sedikit sebanyak idea untuk sekolah-sekolah tuan-tuan, dan juga mungkin dapatlah bertukar idea dengan pendapat dengan saya dengan memberi pandangan untuk penambahbaikan kepada SK Serigaya daripada program-program yang dan juga projek yang telah saya jalankan. So terima kasih lagi sekali kepada kepada Tuan Ehsan especially, dan juga kepada AAB dan kepada Tuan Hafiz dan juga kepada semua yang bersama pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Puan Mimi Sukrani, Haji Osman ya sebentar tadi telah menerangkan ataupun berkongsi ya amalan terbaik berkaitan dengan ILT ini ya, SGILT yang kalau kita lihat dari awal ya pembentangan ataupun perkongsian ya GB Mimi ini yang mesra dengan GB Mimi ya, pelbagai ya inisiatif ataupun projek ya digital yang dilaksanakan ya, dan di antara lain kalau kita melihat sebentar tadi adalah yang berkaitan dengan IT Hub ya. Yang kedua mesh to fiber optic ya. Juga menyediakan Google Site ya, bukan saja untuk sekolah malah untuk community ya, yang juga mengandungi beberapa fitur-fitur di dalam Google Site tersebut ya, yang di antara lain adalah EKGDK ya, ERPH, dan juga berkaitan dengan pembayaran ataupun e-wallet yang melibatkan murid-murid ya berurusan ataupun melaksanakan ya pembelian di kantin itu sendiri, serta beberapa inisiatif yang lain yang kalau kita lihat juga, yaitu satu kelas satu smart TV ya, yang sebelum ini saya juga dimaklumkan bahawa hanya beberapa unit smart TV sahaja yang ada di sekolah ini, tetapi setelah
mendengar sebentar tadi bahawa pertambahan demi pertambahan unit Smart TV itu telah pun berlaku di sekolah ini yang memuatkan untuk semua bilik darjah Dan selain daripada itu juga kalau kita melihat Srigaya apps on the go ini juga diperkenalkan yang mana kalau penerangan seperti tadi ianya mengandungi modul pembelajaran akses bahan pengajaran ataupun permainan pendidikan dan juga pautan yang berhubung terus berkaitan dengan penggunaan buku teks digital. Dan sudah pasti semua inisiatif ini banyak memberikan impact seperti mana Puan Mimi telah memaklumkan pencapaian-pencapaian dalam akademik murid sekolah, komuniti dan juga guru besar itu sendiri. Baiklah, sebentar tadi kita telah pun mendengar mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin dikemukakan tetapi sebelum soalan ini dikemukakan beberapa soalan yang boleh diajukan kepada Puan Mimi khususnya berkaitan dengan SG apps on the go ini bagi mengisi ruang yang masih ada ini di mana Srigaya apps on the go ini adalah salah satu daripada inisiatif yang sangat baik kerana di dalam apps on the go ini mengandungi modul pembelajaran akses bahan pengajaran, permainan pendidikan dan juga persoalan di sini kepada GBB ini adalah bagaimanakah apps on the go ini dioperasikan di sekolah kerana ia berhubung terus dengan murid-murid ataupun ibu bapa di mana ibu bapa ataupun murid-murid ini tidak hadir ke sekolah tetapi mereka boleh menggunakan apps ini maknanya di sini bagaimana ianya dioperasikan terutama sekali jika melibatkan topikal ataupun subjek tertentu yang boleh dimuat naik bagi membolehkan murid-murid berkenaan dapat menyiapkan tugasan ataupun mempelajari sesuatu yang baru berkaitan dengan topik guru berkenaan Mungkin GB Mimi boleh jelaskan. Terima kasih GB Hafiz. Okey, untuk Srigaya Apps on the Go ini, actually ia di dalam satu apps. Apps ini kita hanya perlu download dan setiap smart TV di dalam kelas itu memang sudah kita adakan dan cuma kita perlu klik dan alhamdulillah penyelaras-penyelaras setiap subjek tersebut telah memastikan bahawa benda ini boleh diakses di setiap kelas dan untuk especially apabila guru-guru memerlukan untuk menggunakannya bukan sahaja guru subjek tersebut tapi juga guru yang merelief atau mengganti jika sebarang ketidakhadiran guru-guru yang sepatutnya mereka menggunakan sepenuhnya SG apps tersebut. So apps tersebut apabila guru yang mengganti subjek BM itu so mereka akan membuka salah satu perisian yang ada di situ iaitu BM. Okey, dan bolehlah diakses sepenuhnya di situ. Dan especially untuk subjek sejarah. Sebab bukan semua guru berkemahiran untuk mengajar sejarah saya pasti. Dan sejarah ini adalah satu ialah projek rintis kami. Di mana ia merupakan satu yang lengkap telah disediakan oleh guru iaitu Cikgu Hazlin. Dan dialah yang memulakan perisian ini dan kita telah mengembangkannya kepada semua subjek teras. Okay, so bagi apa yang kami nampak, impak yang positif daripada sejarah, ia banyak meningkatkan minat murid untuk belajar sejarah. Okay, it's not easy untuk murid meminati sejarah especially. Tapi bila ada satu cara ini apabila mereka membuka apps ini di rumah, dan juga kita telah mendapat info-info daripada ibu bapa
anak mereka lebih gemar untuk membuka handphone dan cuba scroll dan belajar menggunakan handphone. Dan ia memanglah di bawah kawalan ibu bapa. Okay? Sebab apabila kita menyebar luaskan tentang apps ini semasa mesyuarat agung dan juga semasa melalui WhatsApp dan juga poster-poster yang kita sebar luaskan kepada ibu bapa, dan juga bukan saja untuk keluarga SK Srigaya, saya rasa ada beberapa buah daerah juga semasa perkongsian saya juga telah memberikan feedback yang baik bahwa ia banyak membantu murid-murid mereka dan juga guru-guru dalam kelas. Selain daripada menggunakan paparan, mereka juga menggunakannya sebagai rujukan. Jadi Alhamdulillah ia bukan hanya terhad kepada warga SK Srigaya, tapi kepada sesiapa juga yang telah download apps tersebut. Okey? Dan saya harap itu menjawab. Dan sini saya ingin juga menjawab satu persoalan apa yang saya nampak ni daripada Cikgu Kamsani, I think. Untuk capaian internet kelas, boleh full cover kah? Ya, Alhamdulillah setakat ini kita telah memasang beberapa, saya pun apa nama benda tu, tapi telah dipasang di setiap bangunan dan kawasan sekolah. Semua bangunan, semua area SK Srigaya memang stabil, line sangat okey dan capaian sangat baik. So, berapa keseluruhan jumlah kelas? Kita ada 26 buah kelas, iaitu termasuk 2 buah kelas prasekolah, di mana setiap sekolah kelas itu memang kita beri smart TV lah. Okey, dan di dalam smart TV itu memang kita telah letakkan untuk apps pembelajaran Srigaya Apps on the Go tersebut. Dan selain daripada itu, kita juga ada bank soalan yang mengikut topikal dan unit-unit yang dirasakan perlu, dan ia dioperasikan oleh penyelaras-penyelaras bagi setiap panitia, tapi dia dengan kerjasama dengan panitia dalam ahli-ahli dalam panitia tersebut. Dan of course, dia dipantau oleh penyelaras bagi apps tersebut lah. Sebarang cuma masih perlu dalam untuk kita upgrade lagi lah. Tapi telah boleh digunakan sepenuhnya. Okay. Baik, baik. Terima kasih Jiwi Uh, ya. Dan beberapa soalan juga ya yang mhm, akan dikemukakan ini berkaitan dengan satu kelas, satu smart TV ya. mhm, Mungkin satu kelas satu smart TV ini telah memuatkan semua smart TV mengikut kelas-kelas yang dibuka ataupun dioperasikan. Nah, apakah cabaran yang SK Srigaya hadapi dalam mengintegrasikan ataupun mengadaptasikan pengajaran dan juga pembelajaran digital ini? Kalau kita kaitkan sebentar tadi berkaitan dengan fiber optik yang mempunyai mhm. capaian yang cukup baik, yang mungkin dah mencapai 800, 900 ataupun 1 terabyte ya. Apa kecabaran yang dihadapi ya? Kerana dalam penerangan sebentar tadi bahawa latihan-latihan yang berkaitan dengan guru-guru ini ya mungkin diberikan ya kepada guru-guru berkenaan oleh uh, jurulatih yang mempunyai kemahiran dalam teknikal ataupun teknologis ini ya. Tetapi dengan adanya apps on the go ini membantu ya penggunaan smart TV berkenaan. Namun apakah cabaran yang dihadapi? Okey, terima kasih Cibi Hafiz. Cabaran tu of course memang ada. Sebelum kami meletakkan smart TV itu pun memang ada banyak cabaran, di mana untuk mendapatkan smart TV itu, walaupun kita sekolah berprestasi tinggi, tapi kita masih berusaha untuk mendapatkan smart TV itu, dan alhamdulillah kita dapat 26 smart TV. Dan apa cabaran yang seterusnya ialah supaya guru tahu untuk menggunakan smart TV itu sepenuhnya. Kerana
Smart TV itu sebenarnya dia mempunyai function-function yang terbaik yang boleh kita gunakan, dan kita juga telah mengadakan beberapa kursus secara dalaman di mana ada guru-guru yang berkemahiran dalam ICT, dan kita telah memanggil dan meminta mereka untuk membantu guru-guru yang, of course, ramai guru-guru yang saya kategorikan dalam senior yang kurang minat dan kurang mahir tentang penggunaan even smart TV, dan alhamdulillah itu dapat kita bantu. Cuma sekarang kita masih memerlukan beberapa bantuan daripada jurulatih-jurulatih, of course, dalam proses untuk memberi latihan untuk nilai tambah kepada guru-guru, dan kita telah mengadakan program berterusan, iaitu dalam jangka akan memanggil, menjemput beberapa orang penceramah. It's in the process lah, dalam untuk meningkatkan lagi ke apa, supaya guru lebih boleh menggunakan smart TV itu. So all the teachers kita akan cuba dedahkan dengan uh, kursus-kursus, dan juga menggalakkan guru-guru mengikut kursus-kursus di luar, dan dengan sekolah yang akan cuba untuk membayar kos-kos yang ada jika sekiranya diperlukan. Okay. Dan alhamdulillah setakat ini itu, dan juga satu lagi masalah yang bukan juga masalah, cabaran yang kita hadapi, iaitu kadang-kadang masalah di sini ialah saluran elektrik. Dia selalu kita mendapat elektrik yang kurang stabil, di mana itu setiap kali kita akan cuba berurusan dengan SSB, tapi memandangkan wiring di sekolah ni agak lama, jadi kita memerlukan pendawaian yang baru, sistem pendawaian yang baru, saya agar keadaan stabil elektrik di sekolah ini lebih stabil lah. So itulah cabaran-cabaran yang kita hadapi. Baik, satu soalan lagi ya, jadi Ya, boleh. sebelum kita nak menutup acara ini ya, itu berkaitan dengan trust ya, pendidikan digital di bawah dasar ya, pendidikan digital itu sendiri, di mana salah satu daripada komponen di dalam trust itu adalah murid pencelik digital, ya, guru kompeten dalam digital, ya, pemimpin yang berwawasan dalam konteks digital, kandungan digital itu sendiri, ya, dan juga jaringan jalinan strategi ya, peluasan berkaitan dengan digital itu juga diberikan penekanan. Dan kalau melihat kepada pembentangan Puan Mimi sebentar tadi, beberapa elemen di dalam trust itu telah pun dipenuhi ya, dan juga dilaksanakan ataupun diusahakan. Namun bertitik tolak semula kepada konteks murid celik digital ini dalam penyediaan apps on the go, ya, G-Site, ya, ada tak usaha sekolah untuk memberikan satu penekanan terhadap kecelikan digital kepada murid-murid ini? Okay. Silakan. Thank you, Vivian, please. Okay. Untuk soalan tadi, murid-murid kami, of course, setiap murid, setiap kelas kami akan peruntukkan masa untuk seminggu sekali. Setiap murid dalam masa 10 minit akan pergi ke salah satu IT hub tersebut. Okay, so kami akan mendedahkan murid-murid bagaimana untuk penggunaan elemen-elemen yang ada di dalam komputer, dan juga bagaimana untuk mengadakan kadang-kadang kita akan ada beberapa orang guru yang akan memantau dan juga memberikan satu projek setiap kelas seperti apa yang telah dijalankan pada minggu lalu.
di mana ada aktiviti-aktiviti di bawah STEM. Setiap guru telah mengadakan satu Explores, okay? Explores STEM, di mana murid-murid juga terlibat dalam mengadakan selain daripada aktiviti di luar kelas, tapi juga di dalam IT Hub tersebut, dan mereka juga didedahkan. So, perkara ini berlaku untuk semua murid daripada murid tahun 1 sehingga ke tahun 6, di mana itulah mereka diberi pendedahan dan seterusnya menggunakan perisian-perisian yang ada di dalam komputer tersebut dan juga apps. Baiklah, kalau melihat menyorot kembali ya Okey, persoalan-persoalan yang dikemukakan tadi okey. berkaitan dengan guru ya pun sudah, berkaitan dengan murid pun sudah ya, Ya, berkaitan dengan inisiatif sekolah pun sudah ya. Pada last question ini adalah berkaitan dengan community ya, agar persoalan okey. kita ni Mhm. melengkapi berkaitan dengan perkongsian Puan Mimi sebentar tadi ya. Berkaitan dengan community ini, sebentar tadi kita telah diperjelaskan berkaitan dengan Google Site Community ya, Okey. dan sudah pasti Google Site Community ini sangat baik kepada community ataupun ibu bapa bagi menerima sebarang maklumat-maklumat semasa ataupun perubahan-perubahan yang berlaku di sekolah sebagai bahan terkini ya. Apakah maklum balas ibu bapa berkaitan dengan penyediaan Google Site Community ini ya, memberikan satu manifestasi ataupun gambaran yang positif kepada sekolah? Mungkin Puan Mimi boleh jelaskan. Okey, thank you Cikgu Hafiz. Untuk daripada pihak komuniti luar pula, memang kami mendapat satu yang positif lah apabila mereka datang sendiri kepada SK Srigaya untuk mengadakan satu jalinan kerjasama, dan dengan itu dia banyak membantu program-program, dan juga itulah salah satunya ialah satu kelas satu Smart TV. Itu adalah hasil apabila ibu bapa ataupun pihak komuniti melihat kemenjadian murid kita, mereka dengan rela hati untuk datang sekolah untuk sendiri menawarkan satu kerjasama in between us, SK Srigaya dan juga pihak komuniti tersebut. Dan dengan mudah semuanya terjalin dengan baik, dan dia dapat memberikan satu penambahbaikan dalam setiap program yang kami jalankan, dan tanpa kami bersusah payahlah kiranya untuk mencari dana dan sebagainya, kerana mereka willingly to give us, since kami telah menunjukkan satu program atau satu projek yang baik dan juga satu bukti kemenjadian murid apabila kita telah menerima beberapa anugerah. Jadi itu adalah satu. Selain daripada itu, ibu bapa juga dengan rasa tidak lebih terbuka untuk membantu pihak sekolah jika sekiranya sekolah memerlukan apa-apa, mereka dengan rela hati untuk datang membantu dan memberikan sumbangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, itu saya anggap satu yang positif apabila mereka berani untuk datang ke sekolah dan menawarkan what can we help to the school. So, itu adalah satu yang baiklah daripada komuniti dan juga ibu bapa. Baiklah, terima kasih Hmm. GB Mimi ya yang telah memberikan perkongsian terbaik ini kepada semua uh, sidang maya ya yang mengikuti sesi pada petang ini, dan ia juga adalah merupakan satu inisiatif yang berterusan dilaksanakan di bawah SKSG ya, khususnya berkaitan dengan apps on the go ini yang sangat baik ya jika dilihat ataupun diperjelaskan sebentar tadi ya, dan mudah-mudahan SK Srigaya kompeten, konsisten dan juga dapat melestarikan konteks digital ini dalam usaha memenuhi ataupun uh, menyahut seruan berkaitan dengan dasar pendidikan digital kebangsaan yang memberikan fokus kepada 6 trust seperti mana yang telah pun diterangkan sebentar tadi ya.
Baiklah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang mengikuti sesi pada petang ini. Terima kasih kepada pihak menganjur CDL Hands On ya, PGB siri 48 ya, 48. Dan juga kepada GB Mimi ya, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi pada petang ini. Mudah-mudahan ya perkongsian ini sangat positif dan memberikan impact yang cukup baik kepada semua warga sekolah ataupun guru-guru dan juga sekolah yang mendengar perkongsian pada petang ini, dan juga menjadi satu inspirasi ya dalam membugarkan dan juga mentransformasikan digital sekolah masing-masing ya. Dan akhir kata, terima kasih kerana menyertai sesi ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran inovatif dalam pendidikan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, sebelum kita akhiri, boleh kita ambil gambar dulu ramai-ramai dengan peserta yang ada. Boleh. Jadi peserta-peserta yang lain, mana yang dapat onkan kamera, kita on dulu untuk ambil gambar. Kita tunggu sekejap lagi. Alright, so sekejap saya ambil gambar. Semua peserta senyum. Okey, 1, 2, 3. Sekejap ya. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih Tuan. Terima Terima kasih peserta kasih. yang lain. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Thank you.